A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya mengharapkan semua mahasiswa dalam keadaan yang baik, diberikan oleh Allah akan rahmah dan hidayah untuk terus berada di atas jalan-jalan yang telah ditetapkan oleh agama. Alhamdulillah, hari ini kita akan meneruskan perbincangan kita di dalam silabus yang telah ditetapkan di dalam CTU 101. Maka pada hari ini kita akan membincangkan tentang satu tajuk lagi, tajuk baru, iaitu akhlak dalam Islam. Baik, di dalam perbincangan kita tentang tajuk yang akhlak ini, kita akan membincangkan beberapa perkara penting yang kesemuanya itu telah pun kita letakkan di dalam slide dan boleh dirujuk oleh semua mahasiswa ketika syarahan ini akan berjalan. Jadi dalam membincangkan tentang akhlak, dia adalah sesuatu yang dianggap sebagai urusan yang sangat dekat di dalam keberadaan kita sebagai umat Islam. Kerana apa ia ini dekat? Kerana ia adalah satu proses perjalanan manusia untuk mendapatkan kesempurnaan hidup sebagai seorang Muslim. Jadi di dalam peringkat-peringkat yang tertentu, dan hari ini kita meletakkan akhlak itu sebagai satu benchmarking yang penting di dalam konteks kita melaksanakan tugas-tugas sebagai khalifah di muka bumi. Maka setelah kita mempelajari tentang ilmu akidah, ilmu syariah, ibadah, maka bila sampai ke tahap ini ataupun topik bincangan tentang akhlak, kita ada satu tuntutan baru, tuntutan yang sangat penting, iaitu untuk menjadikan segala agenda Islam, agenda dakwah ini mendapat satu kesempurnaan yang di hujungnya nanti dia akan mendapat tarikan yang baik untuk lebih ramai orang untuk mendekati Islam. Jadi akhlak itu, perbincangannya itu memang sangat genting kerana dia sudah berada di penghujung perbincangan kita sebagai seorang Muslim yang sempurna. Maka untuk sampai ke tahap itu, salah satu antara usaha kita adalah mempelajari ilmu akhlak. Kalau di zaman salafus salih, perbincangan tentang akhlak itu tidak dimasukkan di dalam konteks syarahan ataupun pengajaran yang berbentuk bacaan, tetapi dia berbentuk takdib dan tarbiyah, yang mana bila mana Rasulullah dan salafus salih adalah mereka menjadikan diri mereka sebagai qudwah yang boleh dilihat dan boleh dicontohi oleh sekalian manusia tentang bagaimana mereka perlu berakhlak mulia di dalam konteks mereka terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam kita nak meneruskan perbincangan kita di dalam silabus CTU 101, kita akan membawa semua mahasiswa untuk masuk lebih dalam untuk memahami akan apakah sebenarnya yang menjadi agenda besar di dalam agama kita. Jadi salah satu antara yang perlu kita fahami adalah ilmu akhlak. Jadi perbincangan tentang akhlak ini menarik perhatian kerana ia adalah satu perbincangan yang berterusan dari zaman ke zaman. Bila mana jumlah ataupun bilangan manusia semakin ramai dan ditambah lagi dengan keinginan yang semakin bertambah dan bercambah, maka kita menyaksikan bahawa berbagai-bagai jenis karakter manusia muncul di saat itu. Maka oleh kerana itu, Islam perlu menjawab segala persoalan tersebut dengan meletakkan parameter-parameter yang betul terhadap tingkah laku dan perbuatan umat Islam agar ianya tidak terlalu jauh ataupun tidak tersasar jauh daripada landasan-landasan yang telah ditetapkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jadi umumnya ketiga-tiga perbincangan kita terhadap ilmu akhlak ini, dia ada beberapa premis-premis yang penting yang untuk kita fahami iaitu antaranya adalah perbincangan kita ini akan menekankan beberapa istilah-istilah yang agak penting juga untuk difahami oleh semua siswa. Sebagai contoh, tingkah laku, budi pekerti dan aktiviti-aktiviti perlakuan manusia yang sentiasa berubah dari satu zaman ke zaman yang lain. Jadi begitu juga dengan akhlak ini yang kita akan bincangkan, dia adalah satu bentuk ukuran atau nilai, sama ada sesuatu ukuran itu baik atau buruk, jahat dan sebagainya. Jadi ini adalah antara landasan landscape yang penting untuk kita membincangkan tajuk ini dengan lebih jauh. Jadi di dalam perbincangan kita, perlu sampai ke tahap yang lebih jauh, kita nak membicarakan tentang beberapa istilah. Sebagai contoh, etika dan moral. Jadi etika dan moral ini adalah satu istilah baru yang muncul pasca modernisme selepas berakhirnya Perang Dunia Kedua, bila mana manusia mencari-cari tentang karakter-karakter manusia yang diperlukan untuk diletakkan di tempat-tempat yang sesuai bagi mereka ini memimpin manusia yang ramai. Maka di atas beberapa fasa-fasa yang terjadi di dalam perubahan-perubahan itu, maka muncullah istilah-istilah sebagaimana contoh etika dan juga moral. Jadi dalam konteks ini nak dibincangkan itu tentang apakah itu etika dan apakah itu istilah moral. Jadi etika dan moral ini dia ada di punya susur galur dia ada sejarah istilah-istilahnya. Antaranya adalah ethos. Jadi ethos ni adalah satu istilah klasik yang ditemui buat kali pertama di sebuah kawasan yang sangat-sangat penting suatu masa dahulu, iaitu Greek. Maka asal perkataan etik itu berasal daripada ethos yang bermaksud hukum, adat resam, kebiasaan dan juga budi pekerti. Okey. Jadi oleh kerana zaman itu telah berubah dan berkembang, maka akhirnya ethos itu telah berkembang menjadi perkataan etika. Okey. Begitu juga dengan moral, disebut sebagai satu istilah yang membawa maksud kesusilaan, adab sopan, tradisi dan sebagainya yang menentukan piawaian-piawaian dalam sebuah masyarakat dan juga individu. Manakala etika ni kita lihat juga dia adalah satu bentuk yang bersifat theoretical, yang mana bila etika ini dijadikan sebagai satu perbincangan yang penting bila manusia ingin mengenal pasti tentang tingkah laku seseorang manusia, sama ada ianya dipandang baik ataupun tidak, mengikut ukuran-ukuran akal manusia yang hidup pada zaman tersebut. Manakala moral pula dia bersifat praktikal, bersifat amali, iaitu nilai yang ditentukan baik atau tidak oleh etik disebut sebagai moral dan sebagainya. Jadi ini adalah beberapa istilah yang perlu juga dipahami oleh semua mahasiswa sebelum kita melangkah jauh ke dalam tajuk yang penting ini. Baik, kita masuk di dalam perbincangan tentang definisi akhlak. Ini adalah istilah yang sangat-sangat dekat dan akronim dengan kepribadian kita sebagai seorang Muslim. Jadi kita lihat kepada istilah akhlak ini yang bermaksud dari segi bahasa berasal daripada istilah al-khuluqu, yang bermaksud budi pekerti, tingkah laku dan tabiat. Jadi ini adalah maksud yang ataupun penjelasan yang ada di dalam istilah al-khuluqu. Jadi dia adalah sesuatu yang sangat dekat dengan kepribadian manusia yang asal. Kemudian istilah. Jadi kalau istilah ni biasa kita akan ambil pengertian yang diberikan oleh Imam Al-Ghazali. Dia sebagai ulama yang memang terlalu banyak kita lihat penulisannya itu berkisar tentang akhlak. Jadi sebagai satu pengiktirafan terhadap beliau, kita ambil penjelasan daripada Imam Ghazali untuk meletakkan dia sebagai satu benchmark yang penting di dalam menjelaskan istilah akhlak.
Jadi dalam konteks istilah, akhlak ini adalah sifat yang telah pun tertanam. Jadi sesuatu yang telah pun berada lama di dalam mana? Di dalam jiwa seseorang manusia. Maka oleh kerana itu, sesuatu itu dia perlulah ada pada peringkat lebih awal sebelum manusia itu menjadi manusia yang dewasa. Dia kita umpamakan sebagai satu bentuk benih lah, ya. Benih yang telah berada di dalam jiwa, yang telah ditanam oleh mereka-mereka yang penting di dalam kehidupan manusia. Dan darinya itu, setelah melalui beberapa proses-proses yang panjang, ya, maka di dalam yang telah tertanam di dalam jiwa itu akan menghasilkan dan memberikan implikasi terhadap tumbuhnya perbuatan, yang mana perbuatan itu akan menghasilkan satu perbuatan yang baik, ya, dengan mudah dan tanpa memerlukan manusia untuk berfikir panjang tentang apakah yang patut dia lakukan di dalam kehidupan. Jadi ini adalah satu penjelasan yang dianggap paling padat dan padu lah bagi saya, bahawa ini adalah satu penjelasan yang perlu diterima dan difahami secara saksama oleh semua mahasiswa, bahawa ini adalah penjelasan akhlak yang dianggap yang terbaik, ya, bagi nak memberitahu kepada kita bahawa inilah dia akhlak. Kemudian dalam konteks skop pula, kita lihat bahawa akhlak ini perbincangannya itu sangat luas. Dia boleh dianggap sebagai satu perbincangan yang memang tidak ada sempadannya, ya, tidak ada sempadan yang boleh menghalangnya untuk dibicarakan di semua tempat, ya. Termasuklah perbincangannya itu merangkumi aspek yang bersifat zahir, ya, dan juga batiniah seseorang manusia, mana kata luar dan juga dalam. Kedua-duanya tempat ini akan dibincang dan dibicarakan dengan saksama oleh ilmu akhlak. Baik, sedikit sebelum kita masuk kepada perbincangan kita yang seterusnya tentang penjelasan Ibnu Maskawih. Ibnu Maskawih ini pun juga adalah salah seorang ulama yang kita telah ambil banyak penulisan beliau dalam nak melengkapkan ilmu-ilmu akhlak. Dalam kitab beliau yang berjudul Tahzibul Akhlak, beliau menyebut bahawa akhlak adalah satu keadaan jiwa yang menggerakkan seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan tanpa pertimbangan fikiran. Dia tidak terlalu berbeza sangat dengan apa yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali. Tidak terlalu beza. Cuma kita nak tambah sedikit tentang elemen jiwa yang diletakkan, yang ditekankan oleh Ibnu Maskawih untuk kita lebih faham tentang bincangan tentang akhlak. Apakah jiwa? Jiwa. Jadi makna di situ bahawa akhlak ini adalah perbincangan yang perlu dimulakan di peringkat awal di dalam jiwa. Makna kata bersifat batiniah. Bersifat batiniah. Maka kalau sekiranya perbincangan tentang akhlak kita hanya membicarakan yang bersifat zahiriah, luaran, dia tidak jadi satu perbincangan yang menyeluruh, dan tidak akan sempurna. Tidak akan sempurna, ya. Oleh sebab itu Ibnu Maskawih dia meminta kita supaya memahami akhlak itu di peringkat lebih awal, iaitu keadaan jiwa. Keadaan jiwa seseorang manusia yang berkeinginan dan mahu berakhlak mulia di dalam kehidupan. Jadi mahasiswa boleh mengambil kesempatan itu di dalam saat saya sedang membincangkan tentang tajuk ini untuk melihat ke dalam. Lihat ke dalam. Tengok diri masing-masing, dengan cara melihat cermin. Bagaimana perasaan anda terhadap diri anda sendiri? Maka perasaan yang muncul pada kali pertama tuan-tuan ataupun mahasiswa melihat, itulah nanti yang akan memberikan sedikit imbasan terhadap diri tuan-tuan sendiri, terhadap prestasi, sifat, kelakuan, perangai kita semasa, yang bersifat semasa. Jadi kalau itu boleh dilakukan oleh mahasiswa semua, maka itu adalah satu mukadimah yang baik. Satu mukadimah yang baik untuk mahasiswa untuk lebih memahami akan tajuk yang penting ini, ya. Jadi inilah penjelasan yang diberikan oleh Ibnu Maskawih sebelum kita memahami dengan lebih jauh
lebih dalam, panjang tentang ilmu akhlak. Baik, sedikit tentang perbandingan antara akhlak, etik dan juga moral. Okey. Dalam slide itu boleh dilihat, iaitu slide yang ke-6, boleh dirujuk di situ. Pertama, akhlak dari segi aspek sumber. Akhlak diletakkan di sana sebagai satu ajaran yang bersumberkan wahyu. Jadi bila wahyu ni kita fahamlah bahawa tidak ada sesuatu yang lebih penting dan lebih tinggi daripada wahyu. Walaupun manusia itu menganggap dirinya itu adalah manusia yang terbaik, maka dia menganggap diri dia yang terbaik lah. Tetapi sebenarnya ada pengiktirafan yang penting untuk dipahami, bahawa selagi seseorang itu baik selagi ia tidak sejajar dengan apa yang diajarkan oleh wahyu yang ditunjukkan oleh Nabi, maka dia belum mencapai satu taraf akhlak yang tinggi. Ya. Nah, ini yang menjadikan satu bentuk perbincangan ataupun satu ciri yang penting untuk kita memahami akan perbandingan antara akhlak dengan moral yang menjadikan sumber mereka sebagai akal. Itu. Jadi perbezaan antara wahyu dan akal itu telah menjadikan etik, moral dan akhlak itu berbeza. Okey. Kesemuanya, kedua-duanya itu ada sumber yang baik, tetapi antara satu dengan satu yang lain, wahyu yang lebih superior dan lebih tinggi. Bermakna di situ bahawa akhlak, bila wahyu sebagai sumber, dia tidak akan bergoyah dan tidak akan berubah. Tetapi bila akal menjadi sumber, dia akan berubah mengikut perubahan yang terjadi di dalam kehidupan dan setiap zaman. Sebagai contoh, 10 tahun dahulu dengan 10 tahun sekarang. Okey. Adab sopan menurut akal, etik dan moral itu tidak sama. Tidak sama. Sebagai contoh, dahulu bila kita memberikan salam dengan orang lain, kita akan bersalaman, berpegang tangan, mengucap salam. Tetapi sekarang sudah berubah, mereka tidak perlu lagi tentang hal ini. Sudah cukup hanya dengan menghantar teks dalam WhatsApp dan sebagainya. Salam, Assalamualaikum, dalam bentuk ayat. Tidak ada pertentangan mata, tidak ada pertemuan, tidak ada shake hand. Jadi dia berubah. Dia berubah mengikut keperluan semasa. Tetapi wahyu ni tidak berubah. Wahyu tidak berubah. Salam itu kekal. Memberikan salam, ucap salam itu kekal. Kemudian sifat akhlak dia adalah bersifat tetap dan mutlak. Manakala etik tadi dia berubah-ubah. Dia tidak sama mengikut zaman ataupun mengikut lokasi atau tempat di mana kita berada. Ya. Dan juga yang ketiga, skop. Manakala akhlak itu skopnya meluas, menyeluruh, dan manakala etik itu terhad. Makna kata keperluan untuk berakhlak dan etik itu ada pada tempat-tempat yang kecil, tidak terlalu besar, kecil. Sebagai contoh, bila mahasiswa berada di dalam lab, tak kiralah apa-apa lab sekalipun atau makmal, maka etik dan moral hanya berlaku di situ saja. Hanya berlaku di situ. Selagi berada dalam lab, kita terikat dengan etik. Sebagai contoh, mahasiswa memakai lab coat, katakan yang warna putih itu kan, maka lab coat itu hanya dipakai di situ sajalah, memakai di situ. Tapi bila keluar daripada lab, lab coat tu dah dilipat, disimpan, masuk dalam beg. Itu etik. Jadi kawasannya itu terhad. Ya, memang putih, labnya putih, coatnya putih, baguslah. Tetapi putihnya itu hanya berada di tempat yang tertentu. Tetapi pakaian yang putih itu tidak boleh dibawa ke tempat-tempat yang lain. Sebagai contoh, mahasiswa pergi pakai lab coat, pergi ke pasar. Pasar beli ikan, tak sesuai. Dia ada pakaian-pakaian lain. Ataupun pergi ke padang bersukan dan beriadah. Jadi pakaian yang seperti itu dia tidak boleh dipakai di sana. Ini contoh-contoh tentang skop-skop etik dan juga moral dengan akhlak. Baik,
Perbincangan tentang akhlak itu juga membawa kita untuk membincangkan tentang kategori akhlak. Jadi salah satu antaranya perbincangan tentang kategori yang selalu kita sebut. Pertama, mahmudah. Dan kedua, mazmumah. Disebut sebagai akhlak mahmudah, ini bermaksud sebagai akhlak yang terpuji. Bukan baik, makna kata dia lebih daripada baik, iaitu terpuji. Maknanya baiknya itu sangat-sangat luar biasa. Ini. So ini antara kategori yang diletakkan sebagai satu kategori yang penting, benchmarking dalam konteks akhlak. Manakala yang kedua, akhlak yang terkeji. Maknanya macam tadi itulah. Kalau yang baik itu sangat baik, manakala yang mazmumah ini dia bukan jahat saja, tetapi dia sangat jahat. Sangat jahat. Sebab itu ditambah perkataan keji di situ. Akhlak terkeji. Jadi di dalam kedua-dua kategori ini dia ada contoh yang diletakkan di situ. Antaranya apa yang perlu kita capai dalam konteks kita untuk bersifat akhlak mahmudah, mesti ada kesabaran. Mesti ada qanaah, contohnya. Mesti ada saja'ah, keberanian. Dan setiap akhlak itu, contoh kita ambil sabar. Dan sabar itu juga ada beberapa dia punya level itu. Ada dia punya level yang rendah sampailah level yang paling tinggi. So kesabaran yang paling tinggi adalah kesabaran seorang lelaki yang bergelar Nabi. Itu kesabaran yang tidak ada tolok bandingnya. Kesabaran yang biasa adalah kesabaran kita lah sebagai orang-orang awam yang hanya melakukan kerja-kerja yang sangat biasa sebagai manusia. Jadi level itu dia datang dengan amanah yang disedari untuk kita pikul. Jadi kalau contoh mahasiswa menyedari bahawa orang Islam perlu memiliki kesabaran yang tinggi dan ingin cuba untuk menikmati kesabaran tersebut, apa kena buat? Kita perlu memikul tugas Nabi. Cuba laksanakan tugas Nabi. Maka bila kita melaksanakan tugas Nabi, ruang dan peluang untuk sabar di tahap itu terbuka luas. Tetapi kalau tidak mahu memikul beban tugas dakwah, jadi orang biasa, sabar kita tu biasalah. Itu level. Tapi belah bagaimanapun, setiap contoh itu sangat baik untuk kita laksanakan. Begitu juga dengan contoh mazmumah, syirik. Contoh syirik, derhaka, fitnah, adu domba, hasad dengki. Ini antara kategori-kategori contoh-contoh akhlak mazmumah yang sangat hebat, dalam kategori yang sangat dahsyat lah. So di antara semua kejahatan yang berada di atas muka bumi, sejahat-jahat yang paling jahat adalah syirik billah, syirkun billah, mendua atau mensyirikkan Allah. Dan dia adalah beberapa subkon kejahatan yang lain hasil daripada kesyirikan itu. Salah satu antaranya penderhakaan, menentang Allah, melakukan kekacauan dan huru-hara dalam bentuk fitnah, mengadu domba manusia supaya bergaduh, bertengkar, bertelingkah, berperang antara satu sama lain. Maka ini adalah antara contoh-contoh yang dahsyat. Sebagai satu contoh akhlak mazmumah manusia. Baik. Metodologi Al-Quran tentang akhlak ini juga adalah satu topik penting, yang mana metodologi Al-Quran tentang akhlak ini bermaksud kita cuba untuk mempelajari akhlak menurut teks-teks yang ada di dalam Al-Quran. Sebagai contoh, kita nak mengambil beberapa istilah-istilah yang disebut di dalam Al-Quran sebagai istilah yang bermaksud kemuliaan di dalam akhlak. Dan kita juga akan membincangkan sedikit tentang beberapa ancaman dan juga dorongan
Al-Quran terhadap manusia untuk berakhlak mulia. Dan yang ketiga, kita akan membicarakan tentang pensejarahan. Sirah lah, sirah-sirah Nabi, para anbiya yang telah dimasukkan oleh Allah di dalam Al-Quran, dengan penceritaan, dengan kisah yang sangat lengkap untuk dipelajari oleh manusia pada hari ini. Bagaimana mereka untuk mengubah diri mereka menjadi manusia yang baik. Baik, yang pertama, bila kita sebut sebagai metod yang pertama adalah metod penjelasan konsep kebaikan dan keburukan. Maknanya kita akan melihat beberapa istilah-istilah yang telah dikenal pasti sebagai istilah Quranik yang ada di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang maksud akhlak. Bagi contoh, kita tengok dalam slide. Antara konsep kebaikan, antaranya adalah disebut situ al-khair, al-khair, al-bir, al-qist, adil, haq, ma'ruf, taqwa, ihsan, dan beberapa istilah lain yang belum sempat kita temui, tetapi yang ada itu adalah antara istilah yang telah kita berjaya angkat dan bawa masukkan dalam slide untuk dibincangkan dan dibicarakan dengan mahasiswa sekalian. Baik, apakah istilah khair? Apakah istilah khair? Istilah khair ini bermaksud kebaikan yang sifatnya umum. Pada contoh kita tengok ayat Allah Ta'ala firman, wal takun minkum ummati yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jadi istilah khair ini dia adalah satu istilah yang bermaksud kebaikan yang sifatnya umum. Bolehlah kita sebut bila umum ini dia adalah kebaikan yang diberikan ruang kepada semua manusia, tak kira apa juga pangkat, peringkat dan juga kategori, untuk buat baik mengikut kemampuan yang dimiliki oleh setiap manusia pada ketika itu. Jadi buatlah yang baik, sebaik daripada sekecil-kecil, contoh mengalihkan atau membuang sampah. Membuang sampah yang berada di tengah-tengah jalan, masukkan dalam tong sampah. Itu yang paling kecil lah, mengutip sampah. Yang bukan sampah kita tak tahu sampah siapa, tapi bila terjumpa di tengah-tengah jalan, sama dia ianya dalam bentuk yang memberikan risiko kepada sesiapa saja yang lalu ataupun tidak memberikan apa-apa, hanya just pandangan yang buruk, kita ambil masuk dalam tong sampah. Nampak? Di umum. Jadi budak-budak kecil, dewasa, remaja, orang tua, semua boleh buat. Tak ada halangan. Itu khair. Manakala al-bir, al-bir ini bermaksud kebaikan yang bermaksud kita perlu memberikan hikmat, memberikan servis. Sebagai contoh ayat dia, birru walidain. Itu dalam Al-Quran ada disebut di situ bahawa bir ini bermaksud diberikan contoh dengan seorang anak yang memberikan hikmat kepada orang tuanya. Jadi hikmat itu, servis itu disebut sebagai al-bir. Al-bir. Jadi macam mana kalau mak ayah dah tak ada? Boleh tak? Boleh buat tak buat lagi bir itu? Boleh. Jadi sukarelawan. Duduk dalam NGO, bantu orang yang tidak dikenali. Asalkan mereka ini adalah orang yang memerlukan bantuan. Jadi mereka-mereka yang berjaya melakukan kebaikan-kebaikan dalam bentuk albir ataupun servis, inilah maksud yang telah dimaksudkan di dalam istilah albir. Manakala al-qist, qist ni saya sebut istilah adalah maksudnya adalah tepat. Tepat ni maksud kebaikan yang kita lakukan tepat pada tempat dan masa dan orang yang kita tuju. Maknanya kita telah pilih beberapa kategori manusia yang memang kita tuju pada dia untuk kita bantu. Contoh dalam musim-musim peperiksaan SPM, kita cari pelajar-pelajar yang tertinggal di dalam pelajaran mereka di sekolah. Jadi bila kita jumpa mereka di sekolah, kita tarik dan kita pegang tangan dia, kita ajak dan kita rayu dan kita pujuk dia untuk menerima bantuan dalam bentuk pengajaran.
memberikan kelas-kelas tambahan kepada mereka. Jadi kita telah membuat satu pilihan yang tepat terhadap keinginan kita untuk bantu dalam bentuk memberikan bantuan kepada mereka yang memerlukan bantuan dalam bentuk pelajaran, ya. Pelajar-pelajar yang tertinggal di dalam pelajaran mereka di sekolah, ya. Itu contoh. Yang kedua adalah mereka yang contohnya mengalami musibah kebakaran contohnya. Maka kita fokus kepada mereka untuk kita bantu apakah jenis-jenis bantuan yang kita boleh berikan kepada mereka yang mengalami ujian-ujian seperti itu. Musibah kebakaran, musibah banjir, kehilangan, rompakan dan sebagainya. Itu antara benda-benda yang perlu kita buat justifikasi. So, bila kita identify masalah itu dan kita fokus terhadapnya, maka baru kita sebut sebagai al-qist. Kemudian adil. Adil ini adalah adil lah, okay? Maknanya kita memberikan kepada seseorang keadilan. Ini contoh yang spesifik. Contoh kalau seorang lelaki itu bergelar ayah, ya. Bergelar ayah, bila dia ada beberapa orang anak, ya, maka setiap anak itu berbeza. Apakah bezanya? Pertama, umur, ya. Bila maksud umur, dia membawa maksud kepada kategori-kategori anak itu. Ada yang dah bersekolah menengah, menengah atas, ada yang menengah rendah, ada yang sekolah rendah, ada yang masih belum bersekolah. Jadi seorang lelaki yang bergelar ayah yang bijaksana, bila dia nak berakhlak mulia kepada anak, salah satu antaranya dia mesti bersifat adil kepada anaknya. Adil dalam banyak perkara, ya. Ikut pada situasi. Apakah situasi yang dimaksudkan? Tentang keperluan anak. Maka setiap anak itu, kategori umur itu pun sudah ada perbezaan dari segi keperluan. Apa dia keperluannya? Alat tulis contohnya. Maka setiap anak itu ada keperluan alat tulis yang berbeza. Maka kita salurkanlah akhlak kita sebagai seorang ayah berdasarkan kategori anak itu. Dan begitu jugalah dengan perkara-perkara lain. Bila berlakunya konflik antara setiap anak itu, kita mesti bersifat adil di dalam memberikan justifikasi terhadap hukuman contohnya. Okay? Tidak boleh bersifat umum saja. Dan case by case, dia tak sama antara satu kejadian dengan satu kejadian yang lain. Jadi nak bersifat adil, sebenarnya bersifat adil, seorang yang berakhlak itu dia perlu berilmu sedikitlah. Adalah sedikit pengetahuan yang asas, bersifat asas sebelum dia melaksanakan tuntutan bersifat adil itu. Takwa, ihsan, okey. Ihsan ni maknanya apa yang kita nak sebut ihsan? Dia adalah satu kemuliaan yang tinggilah. Bila kita berbuat baik tanpa kita memerlukan orang lain untuk tahu perbuatan itu, tak perlu. Maknanya kita hanya mengharapkan Allah bersaksi bahawa kita berbuat baik. Jadi tanpa melibatkan sesiapa manusia, dan tak perlu kita mengharapkan manusia lain untuk melihat kemuliaan, kebaikan yang kita buat itu. Ini ihsan. Anta'budallah ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Jadi ini adalah satu benchmark yang sangat-sangat cantik sekiranya ia berjaya diinstal dalam badan kita untuk menjadi manusia. Begitu juga dengan konsep keburukan. Sayyi'at, as-su', fahsya, al-munkar, rijsun. Ini istilah-istilah yang juga penting. Macam sayyi'at, dia adalah kejahatan yang bersifat umum, global. Dia boleh berlaku di mana-mana, di mana saja dan di mana saja, tempat dan juga masa. Sayyi'at, dia adalah kejahatan yang bersifat khusus, bersifat khusus, yang hanya dilakukan oleh orang-orang tertentu yang ada jawatan-jawatan tertentu. Jadi ikut pada jawatan, mengikut kepada amanah yang dia ada pada ketika itu. Kalau dia adalah seorang pemimpin, maka kejahatannya itu hanya dibuat oleh dia saja.
Kalau dia menteri, dia ahli politik, dia itu, dia ini, so kejahatan itu tidak dikongsi bersama, dia saja yang buat. Ini sayyi'at. Su. Sayyi'at jadi umum. Ni yang su. So itu adalah disebut ada disebut sebagai kategori orang-orang yang su ni, orang-orang yang jahat. Antaranya adalah orang-orang alim, orang-orang yang beragama, ulama-ulama usul. Kemudian fahsya. Fahsya ni apa? Fahsya ni adalah sejenis kejahatan yang berlaku di dalam kategori seksual. Yang berlaku dalam konteks biologi. Itu. Jadi apa sahaja kejahatan yang berkaitan dengan seksual, nafsu syahwah, dia dalam konteks, dalam kategori, dalam kawasan fahsya. Mungkar. Mungkar ni apa pula? Mungkar ni adalah satu kejahatan yang bersifat zahiriah. Ia zahir. Dan kita mengenal pasti kejahatan itu bila manusia itu melakukannya. Selagi dia tidak melakukannya, tidak ada kemungkaran. Tapi bila berlaku, dia melakukan itu, maka itu adalah kemungkaran. Dan ianya dizahirkan di dalam bentuk perbuatan, di dalam bentuk perancangan. Rijsun ni dia najis. Najis. Sebagai contoh, berjudi, minum arak, dan itu dah antara kejahatan-kejahatan yang dalam kategori rijs. Maka ini adalah antara istilah-istilah yang ditemui di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran. Apa tujuan dia? Tujuan dia agar kita mengetahui dan memahami bahawa kebaikan dan kejahatan yang kita anggap umum ni sebenarnya di dalam ajaran Islam dia ada kategori-kategori yang perlu kita fahami. Dan bila kita faham, kita tahu bilakah masa yang sesuai untuk kita menjauhinya dan kita mendekatinya. Kemudian yang kedua, metodologi Al-Quran yang kedua adalah pujukan juga ancaman, yang mana kita dapat mengenal pasti adanya beberapa ajaran, ada beberapa pujukan ataupun rayuan yang ada di dalam Quran yang menyuruh manusia agar berakhlak mulia. Begitu juga dengan ancaman. Ancaman ni yang bermaksud mereka-mereka yang melakukan kejahatan, mereka ni akan disediakan tempat maq'adahu minan nar. Ini antara dua metodologi yang diajarkan kepada mahasiswa untuk kita memahami bahawa ini adalah metodologi yang ada di dalam Islam. Yang ketiga pula adalah pensejarahan dan penceritaan. Jadi kalau pensejarahan dan penceritaan ini tidak lain tidak bukan, di dalam Al-Quran dia hanya ada beberapa nama-nama penting, dan nama-nama ini diabadikan di dalam Al-Quran. Dan diabadikannya itu dengan menceritakan tentang kisah-kisah yang dilalui dan dialami oleh hamba Allah ini. Siapakah dia? Dia adalah para anbiya, nabi-nabi yang kita baca berulang-ulang kali. Tidak lain tidak bukan tujuannya supaya kita mencari jalan agar kita dapat mensejajarkan kehidupan kita pada hari ini agar tidak terlalu beza dengan kehidupan para anbiya. Mencari jalan, mendekatkan diri kita supaya kehidupan yang kita lalui sama dengan kehidupan para nabi. Maka bila sama, lebih kurang sama, ataupun kalau tidak sama sekali ataupun sedikit, dan dengan tujuan kita dapat melakukan kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan oleh nabi. Jadi tuan-tuan, mahasiswa bayangkan kebaikan yang nabi lakukan itu dia turun kepada tuan-tuan semua, mahasiswa sekalian. So bayangkan apakah kebaikan yang dijanjikan oleh Allah. Tidak lain tidak bukan adalah syurga, seperti mana yang telah dijanjikan oleh Allah kepada para nabi. Maka inilah metodologi yang telah diajarkan dalam Al-Quran. Bila mana dimasukkan kisah-kisah para nabi, kisah Luqmanul Hakim, kisah Ashabul Kahfi. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita mencari jalan bagaimanakah kehidupan kita ini boleh mendekati hampir
dengan kehidupan para nabi. Dan tidak lain tidak bukan, kehidupan itu adalah kehidupan berdakwah di jalan Allah. Ya. Jadi dalam slide itu kita boleh lihat kisah-kisah, kisah siapa, kisah-kisah pembalasan yang diberikan terhadap kaum-kaum yang ingkar kepada nabi-nabi mereka. Siapakah dia? Ada dalam situ kaum Nabi Lut, kaum Samud, ya. Ini antara yang terkenal lah, ya. Begitu juga dengan Firaun. Itu kisah-kisah sedih kepada mereka yang ingkar. Tujuannya apa? Supaya kita jangan berada di kawasan yang bahaya itu. Jangan menjadi mereka yang menentang dakwah Nabi. Begitu juga dengan kisah Luqmanul Hakim yang disebutkan tadi. Baik, ya. Jadi dirasakan inilah antara perbincangan yang perlu dipahami pada peringkat ini, ya. InsyaAllah perbincangan akan diterus dan dilanjutkan oleh pensyarah yang berikutnya. Jadi dengan itu nak mengharapkan supaya perbincangan ini mendapatkan hasil dengan kita ingin melakukan perubahan dalam diri menjadi manusia yang berbeza dengan cara mengikuti ajaran yang telah diajarkan di dalam ajaran akhlak yang ditunjukkan oleh para nabi dan rasul. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampai ke subtopik skop akhlak di dalam Islam. Apabila kita membicarakan akhlak dan skopnya, kita boleh membahagikannya kepada 3 skop yang utama, iaitu akhlak dengan Allah Subhanahu wa taala, akhlak sesama manusia dan akhlak dengan alam sekeliling atau alam sekitar. Okey, kita pergi yang pertama, akhlak dengan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ini adalah hubungan kita dengan Tuhan kita, yakni Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, ia dalam konteks melaksanakan amal ibadah yang bermula daripada ibadah-ibadah wajib dan ibadah-ibadah sunat. Jadi seseorang yang berakhlak dengan Tuhannya, sudah pasti ia berusaha untuk melaksanakan semua perintah, terutama yang wajib, dan ditambahi pula dengan amalan-amalan sunat. Sebagaimana kita sesama manusia, jika ada seseorang memuji kita, kemudian memberi hadiah kepada kita, sudah tentu kita amat menghargai perbuatan tersebut. Jadi kalau orang memuji kita pun kita sudah seronok, dan kita diberi hadiah pula oleh orang tersebut, maka kita seronok. Jadi dalam konteks hubungan kita dengan Allah, yang wajib itu wajib, dan kita perlu tambahi dengan ibadah-ibadah sunat yang lain. Jadi itu akan merapatkan atau kita sebut taqarrub ilallah. Jadi itu skop dengan Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah ini ada pelbagai jenis pula. Kita dalam kehidupan seharian, maka orang yang berakhlak dengan Allah Subhanahu wa taala, ia sepatutnya melaksanakan semua amal ibadah ini secara teratur. Kemudian kita pergi kepada skop akhlak dengan manusia. Dalam hubungan kita sesama manusia, kita menjumpai pelbagai level manusia. Maka tahap-tahap akhlak yang kita perlu tunjukkan sesuailah dengan, yakni patut disesuaikan dengan jenis manusia yang kita jumpai. Okey, manusia yang paling rapat dengan kita ialah ibu bapa kita sendiri atau penjaga kita. Bagaimana kita harus berakhlak dengan ibu bapa. Dan di dalam keluarga itu ada pula adik, abang, pakcik, makcik, datuk dan nenek. Ini semua menuntut kita berhubungan dengan mereka sesuai dengan tahap mereka masing-masing. Dengan kata lain, dengan ibu bapa itu kita kena kalau dalam istilah Islamnya disebut birrul walidain, iaitu berbuat baik kepada ibu bapa. Maknanya kederhakaan kepada ibu bapa itu sebenarnya satu maksiat juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam keluarga itu ada pula adik kita. Jika kita mempunyai
Adik yang masih kecil, kita patut membantu untuk memperelokkan akhlak mereka. Kita patut membantu ibu bapa kita menjaga pula adik-adik kita. Dan adik-adik kita itu juga manusia dan mereka juga patut dihormati, patut dihargai dengan cara yang sepatutnya. Dan apabila kita keluar dari rumah, kita berjumpa pula dengan orang-orang lain. Mungkin kita ke sekolah, kita berjumpa dengan guru-guru kita. Jadi guru-guru kita juga perlu kita tunjukkan akhlak yang mulia. Guru dalam agama kita, guru menduduki satu tempat yang cukup mulia di dalam pandangan Islam. Jadi kita perlu berakhlak dengan guru sesuai dengan keterhutangan budi kita kepada mereka yang mengajar kita pelbagai ilmu pengetahuan. Dan di sana juga ada rakan-rakan kita, ada jiran-jiran kita, ada manusia di sekeliling kita yang kita patut berhubungan secara baik. Kemudian skupnya akhlak dengan alam sekitar. Alam sekitar ni kita bahagikan kepada beberapa, contohnya haiwan, tumbuh-tumbuhan, dan alam sekeliling kita yang terdiri daripada sungai dan sebagainya. Jadi semua ini menuntut kita berinteraksi dengan cara yang sesuai. Sebagai contoh, apabila kita ingin memakan haiwan-haiwan yang disyariatkan boleh dimakan, maka kita perlu menyembelih haiwan itu dengan cara yang ditetapkan oleh Islam. Jadi haiwan-haiwan yang tidak boleh dimakan, tidak guna kita menyembelihnya, bahkan haram kita menyembelih, contohnya kucing. Sedangkan kalau kita menyembelih arnab untuk dimakan, ia tiada masalah, bahkan ia diarahkan agar penyembelihan itu dilakukan dengan cara yang berakhlak, gunakan peralatan yang tajam, dilakukan dengan segera dan dengan tidak menyeksa binatang yang kita hendak sembelih. Jadi kalau hubungan kita dengan alam sekitar yang lain sebagai contoh sungai dan hutan, gunung ganang, maka kita memperelokkan akhlak kita. Kita tidak menebang pokok sesuka hati, kita tidak membuang sampah sesuka hati. Jadi akhlak kita dengan alam ini pun sebenarnya dikurniakan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala jika kita memperlakukan alam ini sesuai dengan fitrahnya. Seterusnya, kita sebagai umat Islam harus membina dan memantapkan akhlak kita. Kita masuk ke subtopik pembinaan dan pemantapan akhlak. Maka di sana ada beberapa kaedah yang telah ditetapkan. Antaranya yang pertama, penghayatan isi kandungan Al-Quran. Jika sebelum ini kita melihat pelbagai kaedah atau metodologi Quran untuk menceritakan kebaikan dan keburukan, maka apabila kita membaca dan bertadabbur isi kandungan Al-Quran, maka kita akan mendapat pengajaran-pengajaran, ketenangan jiwa, dan akan menimbulkan rasa takut kepada Allah. Dan inilah akhlak yang tertinggi, iaitu taqwa. Jadi apabila kita mencapai tahap ketakwaan, maka kita mampu menjauhi maksiat, kita mampu melaksanakan tanggungjawab kita sebagai hamba dan khalifah dengan teratur. Itu kita menghayati isi kandungan Al-Quran. Begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala telah mengutuskan Rasul. Yang kedua, kita menjadikan Rasulullah sebagai uswah hasanah. Kalau dalam bahasa sekarang kita kata idola. Berapa ramai di kalangan kita yang mengidolakan mungkin pemimpin negara, mungkin artis atau selebriti yang mereka minati, sama ada selebriti sukan atau selebriti hiburan. Tapi kita jangan lupa bahawa sebaik-baik manusia di muka bumi ini ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti mana firman Allah dalam surah Al-Qalam, innaka la'ala khuluqin azim, bahawa sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada memiliki akhlak yang paling terpuji. Jadi kalau kita sebagai umat Nabi Muhammad, maka walaupun kita mengidolakan makhluk-makhluk yang hidup di sekeliling kita, tetapi kita jangan lupa bahawa Nabi Muhammad ialah watak akhlak sempurna
yang pernah ditampilkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka menjadi kewajipan kita untuk menuruti dan menghidupkan sunnah baginda. Jadi dalam menghayati sunnah ini, kita boleh melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menunjukkan contoh kepada kita tentang hubungan dengan manusia, hubungan dengan Allah, hubungan dengan alam. Bagaimana Rasulullah itu ditampilkan sebagai seorang rasul, sebagai seorang bapa dan datuk, sebagai seorang panglima perang, sebagai seorang ketua negara. Bagaimana baginda telah melaksanakan setiap tanggungjawab itu dengan penuh berakhlak. Jadi kita boleh mencontohi Rasulullah dengan mempelajari hadis-hadis baginda. Malangnya sejak akhir-akhir ini kita mengabaikan, walaupun dalam perlakuan yang simple yang kita buat setiap hari. Contohnya tentang makanan, walaupun kita tahu makan dengan tangan kanan dan sebagainya, tapi kita perlu juga mengetahui hadis-hadis berkaitan dengan makan. Contohnya qala Rasulullah, kul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Ya, kita makan dengan tangan kanan, tapi kita tidak tahu hujah kadang-kadang. Jadi hafallah hadis-hadis yang ringkas sesuai dengan amalan-amalan seharian kita. Seterusnya yang ketiga, untuk memperbaiki akhlak kita, pembinaan dan penghayatannya, seperti mana saya sebut tadi, pelaksanaan ibadah dalam skopnya. Jadi kita melaksanakan ibadah-ibadah wajib ini, kalau kita lihat apa yang difardukan, terutamanya rukun Islam itu seperti solat, puasa, zakat, haji, semuanya bertujuan untuk memperelokkan akhlak. Kalau solat itu akhlak dengan Allah, kalau haji itu ada dua-dua, akhlak dengan manusia. Bagaimana kita berkumpul di satu tempat yang sempit, ramainya orang di sana, adanya sikap toleran atau tasamuh sesama manusia. Maka kalau kita lihat dalam proses penunaian fardu haji, bagaimana jutaan manusia berkumpul di tempat yang sempit. Kalau kita hanya mementingkan diri kita sendiri, maka kita boleh tengok apa yang akan berlaku dalam tempoh yang begitu pendek, lebih kurang 2 minggu, tetapi yang berkumpul di sana jutaan orang. Maka jika semua mementingkan diri sendiri, kita boleh lihat macam-macam lah yang boleh berlaku, pergaduhan dan sebagainya. Zakat juga ada hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia. Jadi kita boleh melihat proses pelaksanaan ibadah ini sebenarnya dia meliputi akhlak sesama makhluk dan akhlak dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kamu fikir kalau kita menunaikan solat tapi kita tidak khusyuk? Jadi akhlak dengan Allah Subhanahu wa taala itu kurang. Dan apabila kita keluar solat, kita melaksanakan perkara-perkara yang bertentangan dengan solat tadi. Jadi seolah-olah solat kita itu tidak sempurna. Jadi seterusnya, selepas melaksanakan ibadah, untuk memperkukuhkan akhlak kita, kita memerlukan ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan ni boleh diperolehi melalui didikan yang kita terima sepanjang hayat kita daripada ibu bapa kita. Kita pergi ke sekolah dan seterusnya, di sana kita dididik untuk mendapat akhlak yang mulia. Dan dalam pendidikan itu kita boleh melihat ada contoh tauladan dari guru-guru kita, ada adat kebiasaan masyarakat kita yang baik-baik, ada nasihat dan bimbingan, adanya pengawasan, dan apabila kita buat salah, kita harus menerima hukuman. Ini pun satu proses pendidikan. Dan kalau kita melihat latihan akhlak ini penting. Sebagaimana kita melihat atlet, para artis, walaupun mereka memang sudah kuat, sudah pandai menyanyi, tetapi apabila mereka menghadapi sesuatu kejohanan, satu pertandingan, mereka akan membuat latihan, bahkan latih tubi berhari-hari, memakan masa
waktu yang lama, walaupun kadang-kadang kita melihat pertandingan itu mungkin mereka akan muncul sekitar 10 minit, tetapi mereka menjalani latihan mungkin sebulan lebih awal atau lebih jauh pada itu. Lebih-lebih lagi kita tengok atlet sehingga mereka mempunyai rejim latihan sendiri untuk memperolehi kemahiran-kemahiran tertentu yang akan digunakan dalam pertandingan. Jadi bagaimana kita yang akan mempraktikkan akhlak sepanjang hayat dari muda sehingga tua? Apakah tidak perlu latihan? Mustahillah jika latihan itu tidak perlu, kerana dalam kita mempraktikkan akhlak yang mulia, maka kita perlu kemahiran-kemahiran tertentu juga, sebagaimana yang saya sebut, atlet tadi memerlukan latihan tertentu untuk menghadapi pertandingan. Maka untuk kita menghadapi kehidupan seharian, untuk memperkukuhkan akhlak, lebih-lebih lagi lah latihan itu sangat diperlukan. Seterusnya kita ada tarbiyah jiwa atau tarbiyah ruhiyah. Jadi di dalam Islam kita mempunyai sistem latihan jiwa yang cukup banyak. Dalam bahasa yang umum kita sebut zikrullah, berzikir kepada Allah. Jadi dalam proses zikrullah ini banyak yang boleh kita lakukan. Kita bermunajat, kita bertadabbur, kita bertahmid, beristighfar, bertasbih, berselawat, berdoa dan sebagainya. Jika kita telah melakukan semua proses-proses dalam Islam ini, saya yakin orang Islam tidak akan memerlukan yoga, tidak memerlukan Qigong, tidak memerlukan ESQ, tidak memerlukan Neuro-Linguistic Programming, macam-macam lagi istilah-istilah yang para psikologis sering gunakan. Sebab di sana, di dalam Islam sebagai contoh, zikrullah itu tentu lebih penghayatannya jika kita memahami tujuan dan maksudnya. Maka sebenarnya itu lebih memberi ketenangan jiwa kepada seorang Muslim yang sejati. Jadi kita tadabbur Al-Quran, proses zikir ini pun banyak caranya. Jadi dalam banyak-banyak perkara yang kita ingin lakukan, ia kembali kepada ilmu pengetahuan kita yang kita tuntut selama ini. Jika kita membuat sesuatu tanpa ilmu, dia jadi sia-sia. Kalau kita nak buat sesuatu, biarlah kita membuatnya dengan kefahaman dan penghayatan yang sebenarnya, maka hasilnya tentu jauh lebih baik. Jadi kita boleh melakukan ia sedikit demi sedikit, dan kita tambahi. Yang paling penting kita istiqamah melakukan perkara-perkara tersebut untuk penghasilan akhlak yang baik. Dan yang terakhirnya, kita perlu bermuhasabah. Muhasabah ini kita menghitung diri dan perlakuan kita sendiri. Sebab kitalah yang lebih tahu apa yang seharusnya dan yang telah kita buat. Sepatutnya kita buat begini, tapi kita belum buat. Sepatutnya kita bersolat di awal waktu, tapi kita masih bersolat di akhir waktu. Kita yang tahu. Jadi muhasabah diri ini penting. Sebagaimana kita belajar dalam tajuk yang awal-awal dulu, proses muhasabah ini kadang-kala dia merangkumi muaqabah, muraqabah, muahadah dan sebagainya. Dalam tajuk yang awal, dalam tajuk akidah dulu kita dah pelajari, itu satu proses muhasabah diri yang mana kita boleh meneliti apakah yang telah kita lakukan, apakah yang belum kita lakukan. Dan kita juga tahu diri kita mempunyai kekuatan dalam bidang-bidang tertentu, tapi di dalam bidang-bidang lain mungkin kita lemah sedikit. Sebagai contoh, ada di kalangan kita yang jika dia kurang tidur sekalipun, dia tetap cergas. Mungkin dia perlu tidur 4, 5, 6 jam sahaja, tetapi ada rakan-rakan kita dia perlukan tidur sampai 7 dan 8 jam. Jadi kita boleh gunakan kekuatan dan kelemahan kita itu, kita muhasabah, kita gunakan masa-masa dan ruang-ruang yang ada itu untuk memperbaiki akhlak kita. Jadi bila kita bermuhasabah, kita tahu apa yang sudah, apa yang belum. Dan kalau kita tengok kaedah yang ditunjukkan oleh
Imam Ghazali contohnya, untuk memperbaiki akhlak ini dalam proses muhasabah itu, kita perlu mendapat nasihat-nasihat melalui guru yang sebenarnya, guru yang boleh memberi contoh yang baik, dan disebut ia guru yang mursyid. Kita perlu bersahabat dengan orang-orang baik, sahabat sejati dalam bahasa sekarang ni, sahabat yang benar, yang kalau kita salah dia boleh menyatakan kesalahan dan memberi kaedah yang betul. Jangan kita mencari sahabat yang kalau kita salah pun dia membenarkan kita, sehingga menyebabkan kita rasa kita sentiasa berada dalam kebenaran walaupun sebenarnya kita salah. Mengapa dia buat begitu? Mungkin kerana dia nak godek kita, kerana dia terhutang budi dengan kita, atau dia nak sesuatu daripada kita. Ini sahabat yang buruk. Satu lagi, Imam Ghazali juga yang peliknya, dia kata kita boleh mendengar kata-kata musuh, yang ini melalui mulut musuh kita. Kalau kita perasan dalam kehidupan ini, musuh akan selalu mencari kelemahan-kelemahan kita. Itu yang dimaksudkan dengan mulut musuh. Sahabat ni kadang-kadang, orang yang rapat ini kadang-kadang, mereka hanya mampu menyebut kebaikan-kebaikan kita. Mungkin bukan mereka buat salah, mungkin mereka bimbang kita akan berkecil hati, tetapi musuh ni dia sentiasa mencari kelemahan kita untuk mengalahkan kita. Jadi apabila kelemahan kita itu disebut oleh musuh kita, itulah masanya yang sesuai untuk kita memperbaiki diri kita. Jadi kita perlu banyak bergaul, sebab akhlak ini akan tampil dalam pergaulan. Sebagai contoh, di dalam masyarakat kita ada program-program kemasyarakatan. Kita orang Islam ni, orang Islam yang hidup dalam masyarakat. Kita bukanlah buat ibadah di masjid sahaja, tetapi di sana ada ibadah-ibadah yang berbentuk kemasyarakatan. Contohnya dalam menguruskan hal ihwal kematian. Kita perlu, kalau yang kuat tu tolonglah gali kubur, yang pandai tu tolonglah memandikan jenazah, tolonglah kuburkan jenazah. Itu adalah ibadah-ibadah fardu kifayah yang berbentuk kemasyarakatan. Jadi kalau kita boleh bergaul dengan manusia yang baik, mencari sahabat yang baik, mempunyai guru yang baik, bahkan kalau mencari musuh pun, carilah musuh yang cerdik. Kerana bermusuh dengan orang bodoh ni menyebabkan kita barangkali menjadi lebih bodoh, dan bermusuh dengan orang cerdik, kita akan sentiasa mencari jalan-jalan untuk mengalahkan musuh kita. Jadi kalau nak bermusuh pun, carilah musuh yang sesuai. Okey, seterusnya subtopik yang besar lagi ialah kita dan cabaran pembentukan akhlak masa kini. Jadi cabaran untuk kita membentuk akhlak mulia ni banyaklah zaman moden ini. Sebagaimana yang kita tahu, pengaruh atau ideologi daripada budaya-budaya hidup lain sentiasa berada di sekeliling kita. Sebagai contoh, budaya hidup hedonistik yang dijuarai oleh orang-orang barat. Walaupun di sana ada perkara-perkara kebaikan, tetapi yang datang kepada kita itu banyak perkara-perkara yang kurang baik. Sebagai contoh, pergaulan bebas. Di dalam konsep agama lain, konsep aurat tidak sama dengan konsep aurat kita. Jadi di sana kita perlu mengawasi ideologi atau cara hidup yang datang dari barat dan timur yang tidak sesuai dengan Islam. Pengaruh budaya ini sangat besar dalam hidup kita. Sebagai contoh, yang datang melalui filem dan lagu dan sebagainya, kita perlu mengawasi, sebab di sana banyak yang bukan daripada budaya kita sebagai orang Islam. Dia datang dari persekitaran, dia datang melalui media massa, dia datang dari pelbagai lain. Jadi cabaran-cabaran ini, sama ada budaya kuning, ideologi barat, persekitaran yang negatif, media massa, kalau kita mempunyai ilmu pengetahuan, insya-Allah kita akan berjaya menapis dan memilih apa yang baik datang dari barat. Saya tidak katakan semua yang datang dari barat itu buruk, bahkan di sana ada banyak perkara baik yang boleh kita
contohi, tetapi di dalam percampuran itu, disitulah peranan ilmu pengetahuan dan proses kita menuntut ilmu pengetahuan itu, kita dapat mengenali mana yang buruk, mana yang baik. Dan di dalam keluarga kita, pendidikan agama jangan diabaikan. Juga pendidikan akhlak dan pendidikan moral persekitaran masyarakat ni perlu selalu diperingatkan. Kalau kita yang dah hampir dewasa, kita perlu mengawasi adik-adik kita, dan kita perlu mengawasi generasi muda kita supaya pendidikan ini tidak diabaikan. Jika pendidikan terabai, yang datang daripada barat atau timur, kita gagal menapisnya. Jadi pengetahuan kita terhad. Jadi jika kita sudah memperbaiki akhlak, insya-Allah dia akan meninggalkan kesan yang baik terhadap terutama diri kita sendirilah. Keimanan kita lebih mantap, perlaksanaan ibadah kita lebih jitu, lebih khusyuk dan sebagainya. Kita mampu menunaikan amanah dan tanggungjawab kepada diri, keluarga, masyarakat dan negara. Kita boleh menggunakan ilmu-ilmu pengetahuan yang kita tuntut untuk perkembangan masyarakat. Jadi keluarga kita akan jadi sempurna, keluarga kita lebih bahagia. Lebih-lebih lagi kita kalau anak yang sulung, kitalah yang patut menunjukkan contoh yang baik kepada adik-adik dan orang yang datang selepasnya. Jadi kalau kita berakhlak, ekonomi pun kita akan jadi lebih baik sebab kita tidak ada pembaziran, kita ada simpanan dan sebagainya. Kesempurnaan akhlak diri dan keluarga dia akan memberi kesan kepada masyarakat dan negara, kerana masyarakat itu adalah kumpulan daripada diri-diri dan keluarga-keluarga yang ada di dalamnya. Jadi kalau semua keluarga baik, masyarakat kita akan jadi baik. Bila masyarakat baik, negara juga akan jadi baik. Jadi nak memperbaiki di bawah ini, kita perlu mempraktikkan akhlak yang mulia, ajaran Islam, hubungan kejiranan dijaga, hubungan persahabatan dijaga, hubungan ekonomi dijaga. Maka jika masyarakat itu sudah baik, maka seluruh negara akan baik. Bahkan bukan sekadar seluruh negara, seluruh dunia pun akan merasai bagaimana dunia ini pernah merasai kebaikan-kebaikan yang dibawa oleh Islam, dan betapa ruginya dunia apabila Islam itu makin melemah. Dan kesimpulannya, kita boleh tengok dalam kita mempelajari bab akhlak ini, ia adalah untuk memperkukuhkan diri sendiri dan menentang gejala keruntuhan dan kebejatan moral dan akhlak kita. Dan jika kita gagal membina akhlak peribadi, akhlak keluarga juga akan runtuh, akhlak masyarakat juga akan buruk. Dan kita boleh tengok negara-negara yang gagal bermula daripada kegagalan menguruskan warganya. Jadi dalam menghadapi banyak halangan pembentukan akhlak ini, kita perlu kembali kepada ajaran agama kita yang mengajarkan pelbagai perkara, dari sekecil-kecilnya sehinggalah perkara-perkara besar seperti perkara bernegara dan bergaul dengan masyarakat sekeliling. Jadi saya rasa tamatlah topik kita tentang akhlak, bermula daripada ta'rif sehinggalah kesimpulan. Sekian.